Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hajjana al-jasi. Allahumma yassir wa ta'sir ya karim. Ya saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan AJK Pentadbiran Masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di malam ni. Kita juga berada dalam majlis ilmu, dan Allahu Akbar, syukurnya kerana majlis ilmu ini sangat digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Seperti mana Nabi kita menyebut dalam satu hadis yang bermaksud, kata Nabi, bila kita datang salat di masjid dan kita mempelajari sesuatu kebaikan, diberi ganjaran seolah dia menunaikan haji dengan sempurnanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nah, itulah kita datang di masjid, kita mempelajari sesuatu, seolah kita melakukan ibadat haji dengan sempurnanya. Nah, dan kita menunaikan ibadat haji ni kadang-kadang tak sempurna, tak sah, tapi tak sempurna kerana tak kuat tenaga nak tawaf, kadang-kadang tak kuat tenaga nak sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tetap sah, cuma kurang sempurna. Tapi Allah beri kepada orang yang datang di masjid, dia salat dan dia mendengar kuliah, dia mempelajari sesuatu, diberi ganjaran Allah, seolah dia melakukan ibadah haji dengan sempurnanya. Allahu Akbar. Cukup dah bila kita dengar hadis ni, memadai. Mana begitu mulianya majlis ilmu ni, tuan-tuan. Sangat mulia sangat. Allah, maka sebab itulah tuan-tuan, ruginya kalau kita tak mengambil kesempatan. Hidup di atas dunia, Allah bagi umur, tapi tak pandai nak time management, tak pandai mengurus masa. Akhir masa terlepas dengan tanpa mempelajari ilmu. Dan yang paling sedih sekali, ada juga yang ilmu ni merasa tak penting. Datang solat je, solat maghrib sudah balik, duduk kedai makan. Bila isyak datang, kuliah di maghrib tak dengar, ni pun Allah rugi, tuan-tuan. Sebab itulah, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Pada hadis yang lain kata Nabi, siapa menjalani sesuatu jalan untuk mendapat ilmu, dipermudahkan Allah jalan ke syurga. Allah, tuan-tuan. Siapa jalani satu jalan, siapa usaha satu usaha untuk mendapat ilmu, dipermudahkan jalan untuk ke syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah besarnya ilmu. Di sinilah kita tengok ni besarnya. Justru ilmu ni penting. Kita kena lakukan seiring sejalan. Maksudnya kena belajar dan beribadat. Tak boleh ibadat tanpa ilmu. Kena mendengar ilmu dan kita mempelajari ilmu dan kita praktis ilmu itu sendiri.
Masya Allah, sudah tentu ibadat kita cantik, ibadat kita berkualiti. Kalau tak belajar macam mana nak kualiti ilmu kita, ibadat kita tak jadilah tuan-tuan. Nah, bila tak belajar fiqh pun tak belajar, mana tak tahu rukun solat, syarat solat, solat pula lentang pokang, memang dah tak ada ilmu ke? Lentang pokang dah semayang jadi pok turuk dah ikut orang tak tahu. Ada orang buat gitu, buat ratik kita tak tahu. Lentang pokang. Begitu juga ilmu usuluddin. Nah, kita disuruh belajar. Bila kita belajar, kita mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah, kita merasa malunya dengan Allah, hebatnya Allah. Bila kita sedar pukul 2 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, nah, kita buang air, tak tergamau nak tidur kerana kita kenal Allah. Dah malu solat dulu 2 rakaat. Nah, kurang-kurang solat dulu kerana malu. Hebatnya Allah setelah kita mempelajari ilmu usuluddin. Tapi kalau kita tak ada ilmu, tak kisah je, tak tidur. Allah ni tuan-tuan, sebab tu kita nak pada ilmu. Tak sepenuh ibadat kita. Kita takut Allah tak terima ibadat kita tanpa ilmu. Nah, tak cantik ibadat kita tanpa ilmu. Tanpa ilmu ni penyuluh ke dalam ibadat kita, pembimbing ilmu ni. Tak ada ilmu, kita nak buat ibadat, kita nak mempersembahkan ibadat kita kepada Allah. Tak seperti mana kita jual rambutan. Kita jual durian, kita nak jual durian, asalkan ada durian, tak kena tokel pun tak apa. Ada durian, bawa ke tokel, ambil je lah tu. Kita dengan Tuhan ni nak mempersembahkan sembahyang, nak persembahkan ibadat kita, tak kena Tuhan. Tak boleh tuan-tuan. Sifat Allah pun tak tahu, sifat wajib bagi Allah pun tak tahu, sifat mustahil bagi Allah pun tak tahu. Bagaimana nak persembahkan ibadat kepada Allah? Tak jadilah tuan-tuan. Sebab itulah nak kepada ilmu. Yang begitu juga ilmu tasawuf. Disuruh kita belajar ilmu tasawuf. Kerana satu-satu ilmu yang boleh kontrol hati kita. Kerana hati kita ni jangan tuan-tuan, hati kita ni bila dia mari ego lah mungkin dengan pangkat lebih sikit, dengan ada kebun lebih sikit, banyak sikit, 10 hektar durian musangking ke, atau ada kereta baru besar pada orang, hati ego, mari ego selalu hati berasa megah, tengok orang rasa rendah. Bahkan dalam ibadat pun jadilah. Kadang-kadang kita datang solat 5 waktu, selalu datang, orang lain tak datang. Orang lain datang 3 waktu je, kita 5. Mana? Datang juga syaitan, menggoda tak? Mari, hebat juga saya ni, boleh datang solat 5 waktu. Orang lain 3 waktu pun, saya ni 5. Hebat saya ni. Tengok syaitan nak burnkan ibadat kita, nak merosakkan ibadat kita. Allah, ada setengah bila azan suara sedap sangat, suara merdu, lepas tu hairan ke diri sendiri, ujub dia panggil, ujub marilah. Allah, sedap juga suara aku ni, banding dengan orang lain. Tengok, di sinilah kita akan ada ilmu tasawuf, nak kontrol hati kita. Astaghfirullah ya Allah, jangan ya Allah, ada orang lain ada lagi suara lebih sedap pada saya ya Allah. Begitulah kita nak kontrol. Maka sebab tu tuan-tuan, tak dapat tidak, kita kena ada ilmu tuan-tuan. Alhamdulillah masjid tuan-tuan ni Allah penuh dengan aktiviti keilmuan.
Nah, marilah tuan-tuan. Syukur sangat. Nah, kita banding dengan orang yang duduk dalam kubur. Mereka yang duduk dalam kubur tu mereka ingin nak seperti kita. Nah, nak berselawat, nak solat sunat, nak semayang. Tapi tak boleh dah mereka. Mereka tak diizin oleh Allah. Mereka menerima pahala yang mereka lakukan ibadat sewaktu mereka hidup. Tak dibenar lagi dah nak solat. Nah, kita ni alhamdulillah peluang lagi tuan-tuan. Nah, Allah. Peluang belajar. Peluang kita solat jemaah. Peluang kita salat tahajud. Peluang kita hafal Quran. Peluang kita baca hadis. Banyak lagi tuan-tuan. Nah, Allah inilah tuan-tuan syukur. Mula kita orang kata mengurus masa dengan baik. Nah, mengurus masa. Kita tak nak, nah, tak pandai mengurus masa. Tak ada lah kita. Waktu orang dengar kuliah, orang salat maghrib di masjid, kita duduk makan nasi. Waktu orang duduk salat isyak di masjid, kita duduk tengok TV. Tak jadilah macam ni tuan-tuan. Masa kita tak kena, urus tak betul tuan-tuan. Allah tuan-tuan, marilah tuan-tuan. Syukur tuan-tuan. Marilah. Baik, malam ni tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan nak tengok kelebihan ilmu, insya-Allah ada kelebihan ilmu. Seorang penulis Yaman nama Said Alawi As-Saqaf, dia menulis. Nah, dan saya terjemah buku dia. Nah, saya terjemah buku dia. Dia kata ilmu adalah semulia-mulia permata. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Allahu Akbar. Mana mahalnya ilmu tuan-tuan. Nah, ilmu Allah, nilai ilmu tu, nah, mana semulia-mulia permata. Kita tengoklah orang yang minat permata ni, dia pergi beli permata di Russia, nah, dia beli permata zamrud di Afghanistan, letak dalam gelas permata tu hijau, dah zamrud. Allah tuan-tuan, satu biji 40,000, satu biji 50,000. Kita tengok Allah tak padan dengan kecil. Begitulah ilmunya bernilai. Allah menilainya. Seorang itu ada ilmu. Nah, kita tengok seorang, kita tengok kalau orang tu duduk pondok, boleh baca buku, boleh mengajar. Dan kitab Al-Yaqutun Nafis, kitab Arab, Syarah Mukhtasar Khalil, kitab tafsir Ibnu Katsir, boleh mengajar. Oh, jadi tuan guru. Nah, tuan guru buka pondok. Allah. Kerana ilmu tuan-tuan, ilmu. Jadi tuan guru. Kalau akademik pula, nah, kalau ada ilmu tak banyak, sekadar duduk kapung, nah, belajar tak banyak dulu. Nak belajar kerana mak ayah susah, belajarlah kadar-kadar. Duduk kapung jadi lebay kapung. Nah. Beli serban. Nah, lebay kampung lama-lama. Letak jadi tok imam. Ada orang letak jadi tok imam. Lama letak jadi juru nikah. Ada. Tu sekadar ilmu tak banyak. Kalau ilmu banyak, habis maktab perguruan, jadi cikgu. Kalau belajar lagi boleh degree, boleh jadi pegawai. Pegawai PTD, PTD, pegawai diplomatik dan sebagainya. Kalau sabar lagi, betul-betul Allah kehendak, boleh master, boleh PhD. Tu jadi pensyarah universiti. Waktu jadi pensyarah, menulis pula buku. Rajin betang kertas ke sana, boleh pensyarah kanan. Daripada pensyarah kanan pula, betang paper di luar negara. Ada tulis jurnal, buat buku lagi, naik Profesor Madya. Daripada Profesor Madya pula, rajin pula menyumbang bab ilmu.
keluar negara, ke sana ke sini. Oh, naik Profesor C, Profesor penuh dah. Oh, bertang lagi, mana menyumbang ke ilmu ni lagi, buat buku naik Profesor B. Rajin lagi menyumbang dalam bab ilmu. Keynote, bagi keynote seminar luar negara, nulis buku. Profesor A. Profesor penuh Profesor A. Lepas tu naik pula Profesor Emeritus. Sudah. Naik pula Profesor Ulung. Paling tinggi. InsyaAllah tak pernah hina orang ada ilmu ni, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Tuhan tanya, tapi Allah tak jawab. Allah tanya, adakah sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Sama ke? Tak sama, tuan-tuan. Tapi Allah tak jawab. Allah buat persoalan kepada kita. Tak sama, tuan-tuan. Lepas itulah kita tengok bila orang ada ilmu, dia solat lain. Solatnya ada tamak nino. Solatnya duduk istirahat, duduk tawaruk. Kenapa? Ilmu yang dia bawa tu, dia praktis dalam solat dia tu nampak. Kalau tak ada ilmu, orang tak ada ilmu lah, tuan-tuan, solat Allah dia tampakkan 4 rakaat seminit ya, popah. Itulah sebab perlu pada ilmu. Kadang-kadang nyawa ekspres setengah minit. Tak ada popah. Tak ada berdoa, tak ada apa dah proof Allah ni. Tak jadilah, tuan-tuan. Kita mengharap pahala di akhirat. Tak ada kualiti ibadat kita kalau tak ada ilmu. Tak jadilah. Dan kita takut Allah tak terima ibadat kita. Syukur, tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni masjid, tuan-tuan penuh dengan aktiviti keilmuan. Marilah, tuan, mari belajar, tuan-tuan Allah. Marilah kita belajar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Nabi pernah cerita kepada sahabat. Kata Nabi, wahai sahabatku, janganlah kamu mati dalam kefakiran. Nabi larang sahabat, jangan mati dalam kefakiran. Sahabat terkejut. Makna kalau jangan mati dalam kefakiran, kena mati dalam kekayaan. Nak jadi kaya bukan senang. Tak. Macam mana nak jadi kaya? Kena mati dalam kekayaan, berat juga. Sahabat tanya Rasulullah, apakah maksud jangan mati dalam kefakiran? Ya Rasulullah, jangan kamu mati dalam kejahilan, tuan-tuan. Allah ni lah, tuan-tuan. Jangan, kita tak nak mati dalam kejahilan, kita tak nak. Allah, kita mati seperti lembu kerbau. Bila mati ke habis jadi bangkai. Ilmu pun tak ada, ibadat pun tak ada. Tak ada, Allah rugi. Lepas tu, tuan, kita nak bawa ilmu. Seperti mana disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa ilmu kita nak. Kita tak nak zaman dulu kita belajar kafah sikit ya dulu. Dulu kita belajar kafah masa kecil-kecil dulu. Lepas tu kita kahwin, bila kahwin tak kena kerja dah lah, tak ada nak belajar dah. Kerja nak survive hidup. Nak menyangga keluarga, nak besarkan anak. Bila sekarang ni kita dah semua dapat dah, Allah bagi cucu dah pun, rumah pun dah semua dah. Tak belajar pula, dah mengharap yang kita belajar kafar dulu, tak jadi, tuan-tuan. Tak ada update, ilmu tak update, tak tambah, tak jadi, tuan-tuan. Sebab itulah kita update ilmu, kita belajar, tuan-tuan. Kita dah dapat semua dah, Allah bagi. Yang penting kita nak sekarang nak bawa ilmu tu untuk mati. Nak bawa ilmu bertemu dengan Allah. Kita nak bawa ilmu tu bertemu dengan pencipta kita. Kita tak nak mati dengan keadaan tak ada ilmu, ibadat pun tak banyak. Ruginya, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan.
Itulah ilmunya, tuan-tuan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cerita kepada sahabat. Kata Nabi kepada sahabat radhiyallahu alaihim, kata Nabi, wahai sahabatku, adakah kamu tahu siapakah yang paling mulia dari kalangan ahli syurga? Allah, sahabat terkejut. Ada lagi kok orang yang mulia dari kalangan ahli syurga? Takkan ahli syurga ni paling mulia tak? Mereka sabar hidup tak buat maksiat. Mereka sabar tak ibadat kepada Allah. Sudah tentu mereka mulia. Ada lagi kok orang mulia dari kalangan ahli syurga? Tak. Mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, ada orang yang paling mulia di kalangan ahli syurga ialah orang berilmu, orang alim ulama di kalangan kamu. Wallah, inilah pentingnya ada ilmu. Lepas tu, tuan-tuan, kita kena ambil kesempatan selagi umur kita yang baki ni. Kita tak tahu kalau dompet tu kita tahu duit kita baki berapa, tapi umur ni tak tahu baki. Tak tahu baki. Cubalah kita ambil kesempatan yang sihat ni. Kita sihat sekarang ni, kejap lagi tak tahu apa nak berlaku, besok tak tahu. Kita ambil kesempatan. Selagi umur yang kita ada ni, marilah kita belajar, tuan-tuan. Tak boleh kita agama Islam. Agama Islam ni wajib menuntut ilmu. Agama Islam dia wajib. Dia panggil fardu ain menuntut ilmu. Disuruh. Ini cantik agama Islam. Mana kalau kita buat ibadat tak belajar, tak cantik, tuan-tuan. Itulah, tuan-tuan, dan dia kata ilmu mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Allah, ilmu mempunyai kelebihan yang tak terhingga. Ilmu, dengan ilmu ni dapat menyuluh perjalanan kita. Ibadat kita kepada Allah menjadi kita yakin. Kita nak buat, kita bangun tengah malam, kita salat tahajud, kita rasa Allah, yakin dekat dengan Allah kerana kita ada ilmu. Sebab itulah dia kata ilmu ni mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ada satu peristiwa suami cerai isteri. Suami cerai isteri. Isteri kata, bang, habislah kita, bang dah talak 3 dah bang. Jodoh kita ya Allah pilih, habis dah bang. Bang dah talak, habis dah kita. Habis dah keluarga kita bang, hancur dah bang. Lelaki tu memang salah abah, tak terasa Allah. Menyesalnya cerai isteri. Lepas tu nak makan pun tak boleh, sayang kat isteri. Sayang dia kat isteri dia. Itu dia kata, dak bukan 3. Abang tak ingat. Tapi yang abang ingat tu bukan 3 lagi, bukan 3 lagi, bukan 3 lagi, bukan 1 ataupun 2, tapi bukan 3. Abang ingat bukan 3 lagi. Isteri kata, cukup dah bang, habis dah kita. Kongsi hidup kita habis dah setakat ni bang. Akhir suami dia pun tak boleh nak makan, tak boleh nak tidur. Sayang isteri. Memang salah panggil panah barang ke dah. Allah tak boleh nak tidur. Akhir dia pergi jumpa seorang ustaz. Dia kata, ustaz, tolonglah selesai masalah saya. Saya cerai isteri saya, tapi saya tak ingat cerai yang keberapa, tapi bukan ketiga. Bukan ketiga lagi, bukan talak 3 lagi. Maka ustaz tu, betul ke? Ustaz tu tanya, betul ke? Lupa sungguh ke? Tak ingat sungguh ke? Dia kata, betul ustaz, memang tak ingat. Saya talak ke berapa tak ingat, tapi belum 3 lagi, belum 3. Ustaz tu kata, dah tak apalah, dah lupa tak apalah, dah belum 3 lagi, yakin belum 3 lagi. Tak ada apa, macam tak ada apa-apa lah, macam bukan 3 lah, boleh kembali semula lah.
Allah dia, ya Allah, seronoknya lelaki tu. Nah, Allah boleh. Dia sayang isteri sebenarnya. Tapi tak ada Allah. Terkeluar kelimah tu. Adalah panas barang gitulah dah. Lepas tu Allah seronoknya dia dah. Dengan isteri dia tu seronok sangat. Dah itulah nak ceritanya ilmu boleh menyelesaikan masalah, tuan-tuan. Ilmu menyelesaikan masalah. Allah. Inilah tuan-tuan, kita tengok ilmu ni penting sekali. Itu di sisi boleh menyelesaikan masalah manusia. Di sisi Allah, oh lagilah. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, hamba-Ku yang paling takut kepadaku ialah hamba-Ku yang alim ulama. Ada mana orang hamba aku yang ada ilmu, kata Allah. Orang hamba-Ku yang ada ilmu lillah, yang takut kepadaku, yang menangis kepadaku. Tak? Sebab orang ada ilmu, dia ada kesedaran. Dia ada kesedaran. Dia menangis dengan Allah. Dia menangis. Dia ada kesedaran. Kita tengok sahabat-sahabat menangis bila sebut mati. Allah. Sebab dia ada kesedaran. Kita tengok Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bila tengok kubur menangis. Terisak-isak. Tak seperti mana mak meninggal tak menangis begitu. Ayah meninggal taklah menangis begitu. Tapi bila tengok kubur, Allah menangis terisak-isak. Siapa janggut tebal tu basah dengan air mata. Seorang sahabat Sayyidina Ali bertanya, wahai khalifah, saya nak tanya khalifah, kenapa kau khalifah bila tengok kubur menangis begitu sekali? Siapa terisak-isak, sedangkan khalifah bila mak meninggal dulu taklah menangis macam ni. Kenapa khalifah? Sahabat Sayyidina Ali bertanya. Sayyidina Ali berjawab, kata, wahai sahabatku, aku takut kerana kubur ni lah perpisahan. Nah, antara dunia dan akhirat. Kubur ni lah akhir dunia dan permulaan akhirat. Mana kalau aku ni susah masuk kubur, Allah susahnya aku. Perjalanan aku ke akhirat. Susahnya. Mana makin susah, makin susah, makin susah. Mana daripada kubur itulah. Nah, bila masuk kubur dengan kesusahan, menjadi susah perjalanannya, susah nak menuju ke akhirat. Nah, Allah, sebab tu aku takut sahabatku, kata Sayyidina Ali karamallahu, aku takut menjadi seorang yang susah perjalanan nak pergi ke akhirat. Nah, sebab Allah menyeksa kalau kita dalam kubur, Allah seksa tentang kita tinggal semayang. Di akhirat besok pun Allah seksa tentang tinggal semayang juga. Begitulah. Susah. Ini Sayyidina Ali menangis. Sebab itulah dia kata, sahabatku, aku takut diriku mula kehidupan akhirat dengan susah. Aku takut. Nah, itulah tuan-tuan nak cerita bahawa orang alim ulama ni dia sedar kesedaran kalau ni, dia sedar. Sebab tu kesedaran ni lah yang menjadikan dia terpush untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu ilmu ni pembimbing, penyuluh, penyedar kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah tuan-tuan. Lepas tu kita tengok orang bila sedar, bila dia ada ilmu, dia datang solat subuh 2 km pun dia datang dengan motor. Dia sedar. Kerana hadis Nabi bersabda, kata Nabi, kalau orang tu tahu Rusia solat subuh berjemaah, tengok tuan-tuan, kata Nabi, kalau orang tu tahu Rusia solat subuh berjemaah, nascaya dia datang walaupun dia tak ada mengakak. Allah besarnya. Allah tak ada dah Rusia solat subuh tu.
Oh, kalau Allah dedah, oh habis dah orang datang mengakak. Kerana besarnya solat subuh jemaah. Dan solat sunat subuh 2 rakaat tu, Nabi larang kita jangan tinggal solat subuh 2 rakaat sebelum solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni. Nabi selalu buat tak tinggal, dan Nabi suruh jangan kita tinggal. Nah, kerana solat sunat subuh 2 rakaat ni lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Allah, tuan-tuan, lebih baik. Belum lagi solat subuh, solat sunat subuh pun dah lebih baik pada dunia dan isi-isinya. Dan dunia kita ke mana je pergi, tuan-tuan? Paling-paling pun Saudi, sebelah sana Brazil, Mexico, Haiti, Suriname, belum pergi lagi. Tak pergi lagi kita. Tu tah darat, belum lagi tah langit. Dunia termasuk langit. Langit kita naik kapal air asyaf, berapa kaki ya terbang. Atas tu belum lagi, Allah. Tapi salat subuh 2 rakaat lebih baik pada dunia dan isi-isinya, Allah, tuan-tuan. Betul, orang sedap kawan ni, dia datang. Dia datang dengan motor 2 km, 3 km pun datang. Allah, inilah besarnya, tuan-tuan. Semua ni dia kena kesedaran ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak apalah. Salat di rumah pun boleh. Senang sikit ambil wuduk. Kita nak lewat semayang pun senang. Bila tak ada ilmu, tidak ada kesedaran. Dan pula, tuan-tuan, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat asar dengan sahabat-sahabat. Nabi kita salat asar dengan sahabat-sahabat. Lepas pada Nabi kita solat asar berjemaah dengan sahabat, Nabi kita pun duduk keluar tu di bawah masjid, duduk di tangga masjid. Tu bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Nabi kata, wahai sahabatku, sebenarnya solat asar ni Allah telah fardu kepada orang yang dulu daripada kita ni. Tapi mereka tak berjaya. Mereka fail. Mereka tak dapat tunai solat jemaah asar. Mereka tak berjaya. Mereka sibuk. Ingat, adalah kamu ingat, solat asar ni bagi dia lahu ujrah marratain. Solat asar ni 2 kali Allah bagi ujrah, pahala 2 kali Allah beri solat asar. Sebab itulah kalau solat jemaah 27, 2 kali 54. Allah besarnya, tuan-tuan. Tapi sayang, solat asar tak ramai. Tak ramai. Tak tahu. Itulah nak pada ilmu. Tak tahu. Kalau kita di jabatan kerajaan pula, baru nak makan dah. Bila orang azan baru sudah meeting nak makan kari pak baru. Lepas tu kak sudah makan kari pak, orang sudah jemaah, kita pun solat masing-masing. Tak jadi, tuan-tuan, tak jadi. Allah menganilah, tuan-tuan. Sebab itulah kita nak ilmu tu penting, tuan-tuan. Kesedaran. Bila ada kesedaran, itulah yang push kita untuk kita buat ibadat. Dan kita manage masa itulah menjadikan kita dapat pahala di akhirat besok. Kita boleh solat subuh berjemaah, solat asar berjemaah, isyak berjemaah. Kita menuntut ilmu, kita belajar. Itulah sebenarnya time management kita. Manage masa, banyak ganjaran. Tapi kalau kita tak manage, waktu maghrib makan nasi, orang duduk salat maghrib, kita duduk makan nasi. Orang duduk salat isyak jemaah, kita duduk tengok TV. Tak jadilah, tak banyaklah pahala, tuan-tuan. Baguslah, tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni aktif. Allahumma, tuan-tuan, bila kita salat jemaah, kita bentuk ibadat kita comel. Kita hidup sekali, kita nak lalu dunia ni, kita nak tinggal dunia ni, biar kita buat puas hati. Jangan tangguh kata dah lah, nanti pencen dululah baru nak datang masjid. Allah, jangan pencen, kita tak tahu bila kita pencen mungkin mati. Jangan.
Kita time management ya, kita buruh masa. Masa kuliah kita boleh hadir dengar. Masa boleh jemaah kita datang jemaah. Masa kuliah kita boleh dengar. Masa subuh kita boleh jemaah. Tak perlu duk tangguh. Dah nantilah, mudah-mudahan ni tak apalah. Biarlah dulu nanti tua. Dah tua kan tuan-tuan. Tua. Ay, jangan tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan Baik tuan-tuan, kita tengok lagi. Dia kata ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Kata Syekh Alawi, ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ilmu ni seperti pokok. Manakala kita nak buah, bajalah pokok. Kita nak buah elok, belolah pokok. Kita nak buah cantik, lerahlah, nak buanglah rupuk di pokok, letak baja, barulah buah elok. Begitulah kita nak ibadat comel, perlu kepada ilmu. Ilmu yang kita belajar tu ilmu yang betul. Kita belajar dengan guru, kita mengadap guru. Jangan kita belajar ilmu sesat, maka ibadat kita cantik. Allah tuan-tuan, bagus sungguh ni lah. Ilmu, bila ada majlis ilmu kita hadir dan kita dengar. Walaupun ilmu tu ustaz tak boleh nak bagi dah. Saya tak boleh nak bagi ilmu kepada tuan-tuan. Yang bagi ilmu tuan-tuan adalah Allah. Allah yang membagi. Saya berkongsi dengan tuan-tuan, kongsi ilmu, tapi saya tak boleh nak bagi ilmu ke tuan-tuan. Yang bagi ilmu adalah pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kepada tuan-tuan. Allah tengok sejauh mana keikhlasan kita belajar, sejauh mana kita nak ilmu, sejauh mana kita bawa buku kedak, kita bawa buku nota kedak, ikhlas kita setara mana. Kau mau hidup menyandar di tiang nak habiskan, nak solat mak isyak aja. Tu Allah semua yang tahu. Allah yang akan beri ilmu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tunjuklah kepada Allah. Nak kepada ilmu, tunjuk keikhlasan tuan-tuan kepada Allah. Tunjuk. InsyaAllah bila ilmu masuk dalam diri tuan-tuan, Allahu Akbar. Masya Allah, ilmu cahaya bila dia masuk dalam diri, Allahu Akbar, dia akan menjadi segala-galanya cantik. Kita buat ibadah, cakapan kita, semua ni tuan-tuan, patutlah kita nak betul-betul kita ikhlas kepada Allah. Patutlah kita ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ibadat buah daripada pokok, ibadat atau hasil daripada ilmu. Ibadat hasil daripada ilmu. Kita belajar, kita buat. Dan ibadat yang kita hasil kepada ilmu ni, ibadat yang kita hasil pada ilmu tu, Allah, Masya Allah, banyak ganjaran. Patutlah disebut dalam kitab penutup, pelita penutup, dia kata siapa yang menutup ilmu, saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
Kita sambung sikit lagi ya, sikit saja tuan-tuan insya-Allah. Kita bicara tentang ilmu. Nah, maka ilmu adalah ibarat pokok dan ibadat adalah buahan daripada pokok itu. Nah, pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terhulu daripada buah. Mana pokok ni mulia daripada buah. Sebab apa? Sebab datang pokok dulu baru adanya buah. Nampak? Maka sebab itulah dalam Islam dia suruh kita belajar dulu baru kita menghasilkan ibadat. Nampak? Sebab itulah kita tak boleh nak tinggal nuntut ilmu. Mana kita nak sekali seiring sejalan nuntut ilmu dan kita beribadat kepada Allah. Nampak? Tak nak kita ibadat ilmu tak menutup, tak boleh. Kita nak sekali ilmu dan ibadat. Dan dia kata namun yang bermanfaat ialah buahnya. Mana pokok dikira manfaat sebab buahnya. Kalau pokok tak ada buah, tak ada manfaat. Begitulah ilmu, kalau tak beramal tak ada manfaat. Nah, tak ada maknanya kalau pokok macam pokok jering. Nah, duk hijau daun, buah tak ada. Tak ada manfaat apa, tebang ya buah orang. Begitulah ilmu yang kita belajar. Kita tahu, kita sedar, kita buat. Kita sedar kata pahala solat subuh besarnya, kita datang. Kita sedar kata pahala solat asar Allah banyaknya, kita datang. Begitulah kita buat apa yang ilmu kesedaran kita buat. Kita buat di atas kesedaran. Nah, dengan ilmu, Masya Allah, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan ibadat kita jadi cantik. Dan banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Di sinilah pentingnya ilmunya. Nah, dan dia kata, namun yang bermanfaat ialah buahnya. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Mana kita boleh buat dua perkara ni, jangan tinggal ilmu dan ibadat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ilmu, nah, alhamdulillah kita Malaysia ni tak seperti Palestin. Orang Palestin negara jihad, negara jihad. Nah, kita ni menuntut ilmu wajib. Di Palestin tak wajib menuntut ilmu, wajib jihad. Sebab tu orang Palestin ni bila dia nak pergi sembahyang di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dia bawa batu. Dalam poket jubah dia letak bawa 5 batu. Tak sekadar kok ada apa dengan tentera Israel, dia protak batu. Nah, dan mereka belajar tentang tiup ayatnya. Kadang-kadang batu yang mereka lontar ni macam peluru. Nah, dan orang Palestin ni bila dia nak pergi sembahyang di masjid, dia peluk anak dia, dia cium sehabis-habis sebab dia tak terjamin dia pergi sembahyang tu dia klik nak hidup seperti mana dia nak pergi ke masjid ni ataupun tidak. Nah, banyak yang pergi masjid balik mayat. Askar Israel dia temboknya, dia main tembok. Dia macam ayam gitu ya, dia tengok orang Palestin ni. Geram dah, geram. Kan kita tengok satu YouTube tu, ada seorang Palestin, orang tua. Nah, dia marah kepada dua orang askar Israel. Dia kata, kamu ni penceroboh tanah aku. Belum pada berlaku serangan Hamas lagi lah. Kamu ni ceroboh. Apalah kamu ni, pemimpin kamu ni. Marah lah kan. Ambil senapan, tembok, guling. Allah Akbar. Gitu orang tua punya tembok askar. Betul orang Palestin ni Allah, dia bila nak pergi salat Masjidil Aqsa ni Allah, dia pegang anak dia, peluk, tak yakin nak balik hidup ataupun balik dengan mayat. Dan ramai yang balik dengan mayat. Sebab tu suasana di sana menuntut ilmu tak wajib, tak seperti kita. Dia berjihad, negara jihad, sentiasa kena perang. Kadang-kadang duduk dalam masjid, drone mari gerum. Allah, itulah kita ni alhamdulillah, suasana kita aman, damai,
duduk nak menuntut ilmu sampai jam berapa pun tak apa. Alhamdulillah keadaan kita aman. Maka sebab itulah tuan, syukurnya kita nah. Tiba laganya pun tuan-tuan, begitulah nah. Marilah kita sebagai akhir kuliah saya di hari ini nah, marilah kita sama-sama nah kita menuntut ilmu tuan-tuan, kerana ilmu lah yang akan push kita untuk kita dapat melakukan ibadat dengan baik, dan ilmulah yang akan menjadi ibadat kita berkualiti. Ilmulah yang menjadikan ibadat kita betul sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka sebab tu tuan-tuan ambillah kesempatan. Masjid tuan-tuan ni masya-Allah ada majlis ilmu. Marilah kita sama-sama hadir. Nah, dengan itu saya akhir dengan sama-sama lah kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahma warzuqna al-uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdaka la astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.